Okey. So kertas 2. So sekarang ni kita buat bahagian C. Saya ambil bahagian C. Ada juga bahagian B tak habis jawab lagi ni. So saya buat bahagian C dahulu. Sebab hari ni saya tak sempat nak study banyak. Saya kena ambil yang mudah je hari ni. Okay, hari ni agak busy sedikit. Okey, untuk bahagian C ada 4 soalan. Kita hanya jawab 2 soalan saja. Okey, nombor 2 tu dia lebih kepada macam alat-alat fizik sedikit. So kalau saya nak study pun dia ambil masa. So saya rasa saya pilih nombor 13. Silibus tingkatan 4, tajuk 9. Tajuk ni pun kita boleh skor. Kalau cikgu MAT kita mesti dia cadang kita jawab soalan daripada tajuk ni. Okay. So yang pertama kita cuba dalam tempoh yang hari ni sekejap je lah. Okay, dia kata kat sini kata kunci dia ialah sebab tajuk ni madam pun ajar di matrikulasi. Kalau nilai kita 100 bermaksud tiada perubahan. Okay, tiada perubahan. Katakan jawapan yang kita kira tu lebih daripada 100. Jadi kita kena tengok berapa yang lebih. So kalau kat sini yang lebih adalah 20. Jadi kita akan kata meningkat. Meningkat 20%. Itu cara membacanya. Yang pertama, kalau 100 tiada perubahan. Yang kedua, kalau lebih pada 100, lebihan tu kita panggil meningkat. Okey, katakan nilai itu adalah kurang daripada 100. Okey, dia kurang daripada 100. Kita punya kesimpulan ialah nilai itu dia guna perkataan di sini sebagai saya guna perkataan SPM menyusut. Kalau saya guna benda ni dekat matrik, dia orang gelak kat saya. Tapi sebenarnya ini adalah perkataan yang sebenarnya, menyusut ataupun menurun. Sekejap. Menyusut. Ni bukan perkataan Kelantan, ni memang perkataan standard. Menyusut, berapa yang dia tak cukup 100 tu, dia menyusut 20%. Lebih meningkat, kurang menyusut. Itu dia punya kesimpulan untuk tajuk ni. Okey, jadi bila kita tengok soalan, kita kena mahir tengok table. Okey, mahir tengok table. Yang pertama, madam nak isi dulu dekat peratus. Dekat peratus dulu. Nama pun peratus, jadi jumlahnya mestilah 100. Sekejap saya terlupa mengambil, saya lupa nak ambil kalkulator saya sekejap. Okey. Okey. So kita dah ada 60 dan kita ada 5. Jadi 100 tolak answer tadi. So tempat kosong ni nilainya adalah 35. Yang boleh kita isi dulu sebab kita nak, masa tu kita nak cool down dulu, baca soalan nak cool dulu. Kemudian soalan A dia kata, harga bahan, mana tadi saya, ada satu perkataan tu 40%, mana dia kata tadi? Okey, harga bahan C menyusut. Tu perkataannya menyusut 20% dari tahun 2018 ke tahun 2020. Perkataan menyusut tadi sebenarnya dia menunjukkan nilai di sini ialah 80. Tanpa mengira. Tanpa mengira tu dapat. Macam mana dapat? Kita ambil perkataan madam tadi, menyusut 20%. Sebenarnya nilai indeks kita adalah 80.
Kalau meningkat 20%, 120. Kalau dikata tiada perubahan, maksudnya 100. Jadi saya dah isi nilai X, kita dapat dengan cepat nilai X bersamaan dengan 80 tanpa mengira. Okey, kemudian saya nak cari, okey, ini dapat 80, cuma kita tak boleh tulis kat sini, kita kena tulis di ruangan yang disediakan. A1, X sama dengan 80. Macam tu. Sebab dia ada ruang untuk menulis kertas 2 ni. Okey, sekarang saya nak cari nilai Y. Sorry Kita nak cari nilai Y. Jadi kita tengok tahun dia, tahun 2020 dan tahun asasnya adalah tahun 2018. Tajuk ni madam boleh katakan dia mudah, kalau kita study sendiri pun dia boleh. Dia boleh. Okey, jadi kita kena ambil tahun sekarang. Okey, contohnya saya tulis kat sini RM2. Saya kena perkan dengan tahun asas. Tahun asas kita Y. Dan kita kena darab 100. Bukan 100%, 100 je. Dan jawapannya kita dah tahu. Jawapannya bersamaan dengan 80. Tadi baru kita dapat 80 ni. Sebab dia cerita tentang apa yang ada dalam bahan C. Jadi saya kena ambil semua nilai yang ada di sini. So, rumus dia adalah harga tahun sekarang bahagikan dengan tahun dulu darab 100. Akan dapatlah 80. Kalau pelajar tak percaya, pelajar cuba ingredient A. Tengok ingredient A. Madam ambil RM21.60. Oh, salah tekan kalkulator. RM21.60. Madam perkan dengan RM20. Lepas tu madam darab dengan 100. Sure jawapannya 108. Tak percaya kita try ingredient B, bahan B. RM13 per dengan 12,5 darab 100. Sure jawapannya 108. 104. Jadi benda yang sama berlaku, 2, cuma Y kita tak ada. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai Y? Kita boleh buat pertukaran suka sama suka 80 pergi tempat Y pergi tempat 80. Atau rahsia ni atau madam nak bongkarkan satu rahsia. Tengok betul-betul cara madam mengira. Nanti siapa yang tak ada kalkulator ni bila minta dengan mak beli kalkulator baru. Okey, tengok madam kira ni. 2 per Y, ada huruf Y. Y ada tu huruf Y pada kalkulator. 2 per Y darab 100 tanda sama dengan 80. Madam type seperti soalan. 2 per Y darab 100 sama dengan 80. Kalau dalam subjek fizik, dalam subjek kimia kita boleh guna juga ni. Supaya kita tak payah membuat kesalahan algebra. Kita tekan shift, kita tekan solve. Sekali lagi, shift solve. Sama dengan. Terus kita dapat jawapan. Y sama dengan RM2.50. Tanpa susah payah, saya bawa 100 pergi sana. Saya bahagi pula dengan RM2. Saya tak buat. Saya terus guna kalkulator. Jawapannya, saya tulis kat sini sekejap. 2 untuk jawapan yang kedua 2 per dengan Y darab dengan 100 bersamaan dengan 80. Dengan confidentnya Y sama dengan RM RM2.50 sebab kita bercerita tentang harga barang. Yang itu madam bagi inilah, kalau you banyak lagi masuk kelas, madam akan bocorkan cara penggunaan kalkulator
supaya you tak buat kesalahan mengira. Okey? Okey, selesai. Soalan A, mencari nilai X dan juga mencari nilai Y supaya table kita penuh. Okey, so sekarang table kita dah penuh. Semua nilai dah ada. Maka kita akan ready dengan nilai X tadi 80, nilai Y tadi RM2.50. Okey, sekarang kita ready untuk soalan B. Okey. Yang pertama dia kata peratus penggunaan bagi beberapa bahan tersebut diberikan dalam jadual. Sekarang dia duk cerita tentang jadual yang hujung sini. Dia cerita jadual yang hujung sini. Dia kata dia bagi dalam jadual 3. Okey, bagi alhamdulillah lah. Okey, so lepas tu dia kata dia suruh kita hitung indeks gubahan. Indeks gubahan bagi kos pembuatan makanan tahun 2020 berasaskan 2018. Maksudnya table kita cukup. Sebab table kita memang dah buat indeks harga tahun 2020 berasaskan 2018. Maksudnya nilai pun dah ada 108, 104 dengan 80. Okey, kemudian rumus saya tak sure rumus ada ke tak tajuk ni. Oh, tak ada. Rumus tajuk ni tak ada dalam senarai rumus. Okey, jadi pelajar kena menghafal sedikit. Ataupun kalau tak nak hafal, awak buat je anak panah dekat table ni. Buat anak panah gitu. Okey, bila buat anak panah gitu, sekejap budak kecil tadi ni saya ni Okey, bila buat anak panah gitu, maksudnya kita dah boleh kira indeks gubahan. Cuma tandanya ada tanda dekat huruf I tu Indeks represent huruf I. Gubahan dia ada tanda kat atas tu. Dia huruf I dah, lepas tu dia ada tanda. Saya tak tahu memang wajib buat ke tak. I kat atas tu maksudnya saya buat warna lain lah ya. I ni untuk indeks. I besar ni untuk indeks. Gubahan tu dia buat tanda macam tu kat atas dia. Indeks gubahan. Ada rumus dia. Rumus dia sama dengan mula-mula kita ambil 108 tu. Ikut anak panah. Okey, ikut anak panah darab dengan 60. Selesai tu ikut baris yang bawah pula. Tambah 104 darab dengan anak panah. Tambah dengan anak panah seterusnya 80 darab dengan 5. Okey, semua benda ni kita perkan dengan bilangan tu. Yang kita tambah tadi 60 tambah dengan 35 tambah dengan 5 tu jumlahnya adalah 100. Jadi untuk kita tulis secara penuh indeks gubahan bagi tahun 2020 berasaskan 2018 kalau nak tulis panjang. Kita ikut yang dalam kotak, dalam table ni. 2020-2018. Cuma saya tak buat penuh lah. Indeks gubahan untuk tahun 2020 berasaskan 2018. Bila saya kira, bila kira dapat pecahan 108 darab 60 tambah 104 darab dengan 35 tambah 80 darab 5 per dengan 100. Saya boleh tak buat kurungan sebab dia darab. Okey, so saya dapat jawapannya 105
105.20. Itu adalah indeks gubahan 2020 berasaskan 2018. Okey, ada soalan tak situ? Kalau saya terlampau tinggi terang, bagi tahu bagi tahu sebab dia cuma sama dengan matrik, cuma matrik macam kadang-kadang nampak yang di matrikulasi ni lebih, kadang-kadang nampak yang di sekolah ni lebih. Sebab ada beberapa soalan yang SPM ni kadang-kadang saya tak faham dia tanya apa. Maksudnya saya kurang ilmu lah tu. Saya kena study lagi. Okey, so kita dah selesai. A tadi dapat 3 markah. Tajuk kat dapat indeks tu memang kena tulis. Tajuk dia. Cuma dari segi markah saya tak berani nak tanya lah, nak bagi tahulah. Cuma supaya senang kita study. Awak akan nampak dekat C nanti betapa pentingnya nak tulis 2018. Sangat penting. Bila nak jawab soalan C. Tadi saya tak tulis, saya kantoi lah. Kadang-kadang saya lupa, saya nak matikan nilai apa, saya lupa. Jadi saya cadangkan untuk kita baru kita panggil beginner, kita tulis. Kita dah mahir nanti, tak apa, mata kita nanti bijak melihat. Okay, so selesai yang itu, saya pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya dia mula tinggi sedikit. Okay, kos membuat sebungkus makanan meningkat 40% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dia cerita luar. Tadi 2018. Sekarang ni dia dah cerita lain, 2020 jadi tahun asas, 2021 jadi tahun terkini. Harga jualan sebungkus makanan ialah RM43 dan daripada harga jualan itu sebenarnya dia mendapat keuntungan RM5 tahun 2021. Kita tengok soalan dia. Hitung kos pembuatan bagi sebungkus makanan pada tahun 2018. 2021 tadi dia dah naik jadi 43 tolak RM5. Kos tahun itu meningkat RM38. Jadi sekarang ditanya backdated, tahun ke depan. Kos pada tahun 2018. Okey. So mula-mula madam kena dapat dulu. Okey, madam buat dalam keadaan table sekejap awak bandingkan table. Okey, kita ada 2018, kita ada 2020 dan tahun baru kita 2021. Okey. Jadi tahun 2018 sebab dia tahun asas kita tulis sini 100. 2020 tadi dia dah naik dah. Dia jadi berapa tadi? 105.2. Okey. Betul ke kat situ nilai dia? Betul kan? Dia naik 105.2. So sekarang kat sini 140. Itu yang berlaku. Tapi sekarang soalan ni tak mau nilai tengah. Dia nak suruh kita buat yang ini base kepada yang ini. Dia nak lompat yang itu. Sebab itu madam kata penulisan sangat penting. Okey, macam mana cara nak buat? So kita kena ready dah. Okey, ready dengan penulisan Yang pertama, kalau kita nak buat rumus dulu I 2021 dia nak jadikan tahun asas 2018. Bukan saya nak, soalan nak tahu. Soalan memang nak yang ini. Kemudian yang ini. Soalan minta. Jadi yang kita belajar dalam rumus, yang ini sama dengan
tentang apa yang dibincangkan, tak kisahlah tentang kuantiti ke kos ke, 2021 okey, per dengan 018. Kalau nak guna huruf P pun tak apa, huruf Q pun tak apa. Okey, dan kita kena darab dengan 100. Yang ini formula asal dia. Tetapi kita tidak ada data tentang data yang diberi pada kita hanyalah data untuk tahun 2020 dan data 2018. Dia tak bagi data tambahan untuk 2021. Jadi bila dia tak bagi, kita terpaksa guna cara inilah. Okay, kita akan cuba sebab dia nak, okay, saya highlight dia nak tahun 2021. Jadi madam kena mula dengan 2021. Madam kena mula. Okey. Kemudian kita perhatikan madam buat, dia memang tinggi sedikit sama dengan saya ada tadi 2021. Kita ada buat tadi Q2020. Yang penting saya nak suruh 2021 ini hidup. Okay, saya nak suruh dia hidup. Caranya ialah saya mendarabkan dengan Q2020 supaya awak nampak nanti warna purple dengan purple ni akan mati. Dan kita perkan dengan, awak perhatikan yang di sana dia nak suruh hidup Q2018. Kalau Meda cancelkan yang warna purple ni, sebenarnya kita akan dapat soalan tu semula lah. Kita akan dapat untuk tahun 2021, 2018. Kemudian nilai tersebut nanti kita kena darab dengan 100. Dari mana datang tu? Dari sini. Ni 100 ni madam bawa. Yang warna yang tengah-tengah dua ni, yang dalam bracket ni sebenarnya proses madam nak kira yang ini, dan dalam masa yang sama madam nak gunakan input sebelum ini. Okey, so sekarang madam nak buat Q2021 per dengan Q2020 tu nilainya ialah, tadi dia dah bagi tahu dalam soalan 140 per 100. Macam mana tahu 140 ni? Sebab dia kata meningkat 40%, dan madam bagi tahu dah tadi kalau meningkat nilai tu nanti akan lebih daripada 100. So 140. Kemudian 2020, 2018. Rasa baru kita kira. Ni. Kalau perhatikan ni. 2020, 2018 baru kita kira, iaitu 105.2 per dengan 100. Kemudian darab 100 yang di belakang ni lah. 100 yang ini 100 rumus. Ni 100 rumus, 100 rumus, 100 rumus. Dan semasa kita nak kira, kita boleh potong salah satu 100 ni. Okay, kita boleh potong salah satu 100 ni. Daripada situ, kalau pelajar guna kalkulator, 140 per dengan 100 darab dengan 105.2. Yang lain dah mati. So dapat jawapan 147.28. Okey, 147.28. Itu indeks untuk 2021, 2018. Maksudnya kalau ni ke sini terus, sini dapat 147.28. Okey, tapi kita tidak menjawab soalan lagi. Okey, kita tidak menjawab soalan lagi.
Sebab soalan tanya harga jualan. Madam terpaksa tulis sikit kat sini memang you I tak tahu you belajar tak SPM ni. Tengok rumus dia, untung sama dengan hasil tolak dengan kos. Rumus dia, kalau nak dapatkan untung jualan, kita kena tengok hasil yang kita dapat pada hari tersebut dan kita kena tolak dengan harga kos. Macam tu. Jadi sekarang ni soalan tanya, soalan tanya hitung kos. Kemudian maklumat yang dia untung RM5. Jadi dari situ saya boleh dah dapat kos. Kalau saya bawa kos datang sini, sama dengan apa jadi? Dia akan jadi hasil tolak dengan untung. Jadi kos kita ialah 40 berapa ringgit dah? RM43. Kita kena tolak dulu dengan RM5. Ayat ni kos berapa dapat? 38. 38 ni adalah kos untuk tahun 2021. Okey ke, Wak? Boleh? Gini. Contoh. Okey, contoh dia buat satu item dekat sini, ditambah lagi kos 2018, ditambah lagi 2021. So harga 2021 sekarang RM38. Dia nak tahu 2018 ni berapa? Apabila kita buat 38 per dengan harga, contohnya kat sini saya buat huruf Z, darab dengan 100, saya dapat jawapan tadi tu. Jawapan tadi 147.28. Contohnya macam tu lah, table kita beranak. Kalau awak nak bagi table awak beranak lah, kalau awak nak congak pun boleh. Okay, so Madam terang lagi sekali. So, untuk kos tahun 2021 per dengan kos 2018, bila kita darab dengan 100, kita akan dapati nilai indeks kita yang kita baru kira tadi, iaitu 147.28. Ini adalah indeks 2021 berasaskan 2018. Saya sebut 2018 ke 8 tadi? So sebab itu dekat sini 2021, tahun asasnya 2018. Ikut formula tu. Jadi kos untuk 2021 ada huruf Z darab 100 sama dengan 147.28. Sekali lagi kita try guna kalkulator, kita guna Shishov. So 38 per dengan Z tak ada, kita guna X darab 100 sama dengan 147.28 Cicov sama dengan. So kita dapat harganya ialah RM25.80. Itu kos tahun 2018. 2021 jadi RM38. Sebab itulah kita kata ada kenaikan sebanyak tadi dia cakap 40%. Tadi dia cakap. Okey, I 2021 mesti di atas. Tahun semasa di atas, tahun asas di bawah. Sebab apa-apa yang kita buat mesti merujuk kepada tahun asas.
Okay. Kalau belajar di peringkat tinggi, dia alter jugalah, dia ubah. Dia bagi tahu asas apa. Tapi yang ini memang dia minta 2018 sebagai tahun asas. So daripada tadi Z, saya dapat RM RM25.80. Kos untuk membuat satu bungkusan makanan tahun 2018. Apabila masa beredar 2019, 2020, 2021, kos lama tidak valid, kos terkini telah menjadi berlaku kenaikan dan kenaikan yang baru ialah 38. Harga yang baru ialah RM38. Namun walaupun harganya RM38, dia masih dapat keuntungan RM5 setelah barang tersebut dijual dengan harga RM43. Okey. Selesai dah lah soalan nombor 13. Ni soalan pilihan dan kalau boleh kita skor tajuk ni. Skor lah macam mana pun, memang rumus dia tak bagi, tapi kalau you boleh baca table dengan baik, sudah cukup. Kalau tak boleh jawab soalan C sekalipun, A dengan B ambillah 6 markah. 5 markah dalam AdMath sangat memberikan makna. Dia boleh berubah daripada satu tu. Terutamanya B plus ke A minus. Perubahannya sangat rapat. Okey. Yang Madam buat ni biasanya kita boleh guna untuk semua jenis soalan lah, tapi kena tengok juga adakah dia tentang indeks gubahan. Kalau yang depan ni, yang dalam kotak depan tu, yang warna pink tu, itu indeks asas. Indeks ringkas. Koleksi soalan, kadang-kadang pening kepala jugalah. Okay, tapi saya rasa kalau soalan exam pun dia tak pusing sangat lah. Sikit-sikit saja. At least kita tak ambil lah kosong. Macam kalau tak boleh B sekalipun A mesti boleh. Kena faham lah maksud menyusut. Kalau ikut nota Madam tadi, menyusut tu you kena tahu je nilai you mesti kurang dari